Kemudian letak tangan di kepala lutut tu pula sunat hai'ah. Rokok sekira-kira tunduk badan ke hadapan, tunduk tubuh ke hadapan, sekira-kira sampai dua tapak tangan akan kepala lutut. Maka sahlah sekurang-kurang rokok. Kemudian letak tapak tangan atas kepala lutut sunat hai'ah. Letak tapak tangan atas lutut. Bukan letak atas tulang kering. Kena tulang kering. Hak duduk belaga masa main bola tu lah. Balik-balik tu bekok dia punya tulang kering. Yang tulang kering mana tak? Ha? Kering lah belah depan tu. Letak tangan atas tulang kering. Lepas tu, tubuh masa rokok tunduk sampai ke numuh. Numuh mana tak? Numuh. Numuh ni kalau numuh ni tersungkur tau. Ni gini, ni panggil apa? Tersembang ni sampai latar dah. Sugung tu. Tersembang itu sugung. Bukan sugung. Tersembang. Macam nak sembang. Dia tersembang lah. Kita panggil sugung tau. Kalau numuh. Numuh maksud apa? Ni gini numuh. Mana numuh ni bukan sampai latar dah dahi. Dia jatuh numuh. Tak enggak tau. Numuh, ni numuh tau. Dia orang rokok gini. Dia nak pahala banyak. Dia rokok banyak sikit. Boleh pahala banyak. Orang rokok gini boleh pahala biasa. Boleh pahala biasalah. Dia rokok lebih ni numuh. Boleh pahala lebih. Dia rokok lebih. Nungging. Duk. Mana dia rokok ni sampai ke tubuh dia ke bawah. Tengok-tengok. Dia punya tapak tangan letak atas tulang kering. Hukumnya makruh. Bukan boleh pahala lebih. Hukumnya makruh rokok begitu. Oh semangat dia rokok. Orang lain rokok gini je. Dia dah rokok lebih. Dia ingat ke dia boleh pahala lebih. Nak tunjuk dia ni orang semayang kuat ke macam mana. Letak ni tapak tangan atas kepala lutut. Itu sunat hai'ah. Letak betul-betul ni. Bukan cekor. Ada orang, dia punya tangan duduk di belakang kepala lutut. Dia cekor mana tahu kepala lutut. Lihat ni. Dia rokok. Okey, dia rokok dia comel dah tubuh dia. Tubuh dia comel rokok. Punggung, belakang, tengkok, kepala. Macam satu papan. Kasafi hatil wahidah. Macam papan sekeping. Tapi dia letak tangan di kepala lutut ni bukan letak tangan atas kepala lutut. Dia macam genggam kepala lutut. Dia macam cekor. Cekor panggil. Genggam, cekor gitu tau. Dia bukan gitu. Dah. Letak betul-betul. Letak ni. Ni kepala lutut kita kata. Pada ni kepala lutut. Buat bandingan lah kepala lutut. Ni kepala lutut. Letak. Letak tapak ni atas kepala lutut. Bukan suruh cekor, genggam kepala lutut. Bukan. Letak. Ada ni. Kemudian bila kita letak atas kepala lutut ni, jari kita ni atas kepala lutut jari kita, renggang sedikit, renggang. Jangan apa? Sekarang ni kepala lutut, kita letak tangan, tapak tangan atas kepala lutut. Jangan rapat jari. Dia kena renggang sedikit. Nabi ketika rokok, Nabi renggangkan jari Nabi. Nabi kita sujud, Nabi rapatkan jari Nabi SAW. Iza raka'a faraja yadaihi wa iza sajada damma yadaihi. Dia ingat hadis dia. Mana nak ceritanya, Nabi masa rokok, Nabi ceraikan jari. Ketika letak atas pelutut. Masa Nabi sujud, letak tangan atas lantai, Nabi rapatkan jari.
Masa Nabi rokok, Nabi letak tangan atas kepala lutut, Nabi cerai jari sedikit. Adapun pada masa Nabi sujud, Nabi letak tangan atas lantai, Nabi rapatkan jari Nabi SAW. Ada ni. Itu kata, ada skill dalam semayang ni. Dia dalam semayang bukan gaya bebas. Bukan gaya sendirian berhak. Tak ada dalam semayang ni. Tak duduk reka lah. Jadi letak tangan atas kepala lutut masa rokok. Nabi ceraikan sedikit jari Nabi SAW. Jangan cerai banyak. Cerai yang sedikit. Kemudian Nabi pada masa sujud, Nabi SAW letak tapak tangan Nabi atas lantai. Nabi rapatkan jari Nabi SAW. Itu semua sunat hai'ah. Adab ketika solat. Adab ketika solat. Yang mana kedudukan jari kita dalam solat. Kedudukan jari kita dalam solat. Dia ada 5-6 kedudukan. Kelakuan jari kita dalam solat. Dia ada 5-6 kelakuan. Mana? Ketika angkat tangan. Angkat tangan masa takbir ke. Angkat tangan ketika nak rokok ke. Angkat kedua tangan ketika bangkit pada iktidal. Angkat kedua tangan ketika bangkit dari tasyahud awal. Jari disunatkan cerai yang sedikit. Cerai. Jangan rapat. Cerai yang sedikit. Jangan cerai banyak. Jangan rapat. Cerai yang sedikit. Sunat. Ini adab ketika solat. Adapun ketika berdiri. Adapun ketika berdiri. Dia dalam berdiri lah. Kalau kita kata dan berdiri iktidal. Dalam berdiri iktidal. Macam kita kan. Ni berdiri ni kan. Iktidal kan. Kita berdiri tangan kita lurus ke bawah kan. Macam mana jari kita? Ketika masa kita berdiri tangan duduk di bawah dada. Ada ketika berdiri ni kita tangan terhulu ke bawah. Mana? Berdiri ketika iktidal. Tangan kita terhulu ke bawah. Jari macam mana jari? Maka jari tidak diceraikan. Masa kita angkat tangan, angkat kedua belah tangan. Kan angkat kedua belah tangan ni masa takbir, masa takbir ihram, ketika berpindah kepada rokok, berpindah pada iktidal, bangkit di tasyahud awal, kan sunat angkat tangan. Jari cerai yang sedikit. Adapun ketika kita luruskan tangan dalam masa iktidal, maka jari kita jangan cerai. Kemudian kelakuan ketika rokok. Kelakuan ketika rokoknya, jari diceraikan ketika letak atas kepala lutut. Kemudian kelakuan yang keempat pula, ketika sujud. Ketika sujud, jari ni sunat dihimpunkan. Sunat dihimpunkan. Jari, tapak tangan letak atas lantai. Jari kita ni biar rapat. Kemudian tangan kita ni betul-betul menghadap kiblat ketika letak atas lantai ni. Pandai ni. Jangan orang lelaki kadang-kadang dia buka dia punya siku dia, akhirnya jari dia jadi sudah tidak menghadap kiblat. Pandai ni. Dia sekarang kita masa sujud wajib letak kedua tangan atas lantai kita letak. Kemudian macam mana kedudukan jari masa letak atas lantai tu? Sunat jari ni dirapatkan. Kemudian tangan ni macam mana? Betul-betul menghadap kiblat. Kedudukan kedua tangan membetuli bahu. Ni membetuli dua bahu. Kita letak tangan atas lantai pada masa sujud. Nak letak di mana? Letak membetuli bahu. Ni panggil membetuli ni. Bukan pegang bahu. Latar sentuh bahu bukan. Bukan bahu sentuh latar. Membetuli. Membetuli cerita bak angkat tangan tu lah. Angkat tangan, tapak membetuli bahu, jari membetuli telinga. Bukan segomor telinga. Membetuli. Setentang, separah, selain. Nak cerita perkataan apa lagi? Tak reti sungguh lah. Hidup gomor cuping telinga. Auh cuping telinga. Hidup gomor, hidup gesek, hidup gahat. Jadi letak tangan atas lantai ni, tapak tangan membetuli bahu.
Kalau mazhab Hanafi, membetuli muka. Itu depan sikit. Itu mazhab Hanafi. Tapi nak ceritanya, jari rapat. Ketika duduk antara dua sujud. Ketika duduk antara dua sujud. Kita letak tangan atas peha. Kita letak tangan atas peha. Sunat rapat macam ketika letak tangan atas lantai pada masa sujud. Ini pandangan yang muktamad. Satu pandangan, letak tangan atas peha, jari cerai sedikit yang rapat. Itu pandangan yang kedua. Ini kedudukan jari kita ketika solat. Kedudukan jari kita ketika solat. Macam mana jari kita ketika duduk tasyahud akhir? Ketika membaca tasyahud. Jari digenggamkan. Ni kadang jari pula. Hak jari tangan kiri dirapatkan atas peha sebelah kiri. Ini panggil apa? Kedudukan jari dalam solat ada 6 kelakuan. Ada ni. Masa angkat tangan, jari sunat diceraikan. Ketika berdiri masa iktidal, tangan diluruskan ke bawah, maka jari jangan diceraikan. Rokok, letak tangan atas kepala lutut, jari sunat direnggangkan. Masa sujud, tangan letak atas lantai, jari sunat dirapatkan. Masa duduk antara dua sujud, tangan letak atas peha, jari sunat dihimpunkan atas pandangan yang muktamad. Satu pandangan, ketika duduk antara dua sujud, jari letak atas peha, jari diceraikan. Tangan letak atas peha, jari diceraikan sedikit. Lepas tu jari macam mana ketika duduk tasyahud. Kalau ketika duduk tasyahud, tangan kiri itu betul-betul lah rapat di sebelah peha kiri. Tangan kanan ni, tangan digenggamkan, telunjuk dihulurkan ke hadapan. Bicara kedudukan jari. Ada 6 kedudukan. Jadi pada masa rokok, letak tangan atas peha, ya dah. Dalam keadaan yang macam mana? Dalam keadaan jari itu diceraikan sedikit. Ketika sujud nanti, letak tangan atas lantai, jari itu dihimpunkan. Ini sunat hai'ah belaka, adab ketika solat belaka. Cuma kadang-kadang kita ni buat dalam solat ni, kalau kita pesen kita gitu dah daripada budak pak ketua. Belajar berapa kitab pun, kita amal-amal pun, dia pakai pesen dia tu. Itu bukan mazhab Syafi'i. Ada pandangan, tak ada apa dah tu. Tak duduk caralah, biar ke dia lah. Tak apalah tu. Jadi belajar berulang kali dah. Belajar berulang kali dah. Tapi oleh kerana dia gitulah. Gitu. Berdiri ni, kalau kita balik pada rukun berdiri. Berdiri ni, biarlah tumit kanan kiri tu biarlah selain molek. Kan lain soh pun ada dah. Duduk molek ni, biar dia punya tumit ni biar lain tu comel. Time semayang, gini, dekor kaki duduk. Tak boleh nak sama. Masa berdiri tu, jangan kok kekeng luar-luar. Kekeng tau. Kekeng kaki tu, renggang kedua belah kaki tu. Kekeng. Bukan kangkang. Kangkang tu lain, kekeng. Oh, dia semayang, kekeng luar. Sakok ke sebelah. Macam dia gemuk. Oh, kata ketika berdiri, kaki, dua belah kaki tu renggang sekadar sejengkal. Sejengkal je. Tapi kalau orang tu memang gemuk, memang dia tak padang sejengkal, maka direnggangkan sekadar untuk berdiri dia lah. Gitulah kita cerita. Dok, dan dia jenis renggang kekeng tu, dia kekeng lah. Tu budak besar mana? Kalau kita kata kau, soh tu nak duduk di sorang berapa kali. Tak, dia pasang gitu. Jadi dia pasang gitu dah sokmo-sokmo selama-lama dia daripada budak. Bila belajar kemudian tak jadi amal. Dia dah teruk ilmu. Dah teruk ilmu. Kata dua belah ni tumit kanan kiri tu masih berdiri, biar betul-betul sama paras.
Jangan jadi macam ke depan mendak sama duduk gini jadi. Tubuh betul, tapi kaki je. Lepas tu kata antara dua belah kaki tu sejengkal kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi dia 4 jari. Dia 4 jari kalau mazhab Hanafi. Ni dia mazhab Hanafi dia 4 jari je. Rapat sedikit. Ada orang dia buat ngani. Dia kata kalau rapat gitu, dia kata, hak jenis au tu dia kata. Tak jenis au tu. Jenis aqua tu lah. Sebut aqua kau tak kenal kan dia. Aqua. Maknyah. Ni. Dia tepuk. Allah. Dia tepuk kau kuat sikit. Kalau dia nyamuk tak mampu. Dah. Dia buat gitu. Dah tunggu. Dia orang panggil aqua. Kita panggil mana? Bapuk, pondang. Dah dia rapat. 4 jari. Kita mazhab Syafi'i genggam sikit. Sejengkal. Antara 12 jari. Mazhab Hanafi dia rapat sikit. 4 jari. Rapat sikit lah. Dia kata, rapat tu dia kata, hak jenis tu dia kata. Hak jenis. Dia bukan hak tu satu perkara. Dia bukan luar tabi'i. Dia tak ada kelakuan luar tabi'i. Tapi kelakuan dia tu lembut. Habis dia lembut gitu. Allah, tak tahulah takut mak dia nak anak perempuan. Dah lelaki jujur. Derek lelaki. Perempuan ni duduk sebut mulut. Sebelum lahir, standby dah baju bayi perempuan. Keluar lelaki. Yang berwatak kan? Dia gitu. Dah nak perempuan. Lepas tu nampak dah budak dia nampak lembut je. Mak ayah ni tak dah main dengan abang-abang. Sebab apa? Abang-abang kasar. Hak ni slow ni, lembut. Patut dah nampak dah lembut gitu. Kenapa? Biar jadi gasang lah. Biar jadi jantan. Duk tepek ngemuk dapur. Dia ngemuk dapur. Lepas tu ke lembut dia seorang. Tengok pun Allah susah hati tengok. Nak berkawan pun takut. Bukan pun takut orang kata, dia berkawan dengan budak lembut. Dah dia lembut, dia baik. Budak perempuan suka kawan budak lelaki gini. Orang perempuan ni suka kawan budak lelaki gini. Baik tak ngacar. Tak ngacar. Sebab dia macam orang perempuan juga. Ada kadang-kadang. Duk pondok. Orang perempuan mana pulak dalam pondok Kita tengok. Budak datang. Tapi suara dia lembut. Tapi dia tidak ubah penampilan. Dia tak ubah penampilan. Hak haramnya dia ubah penampilan. Pakai pakaian perempuan, berkelau macam perempuan tu hak diharamkan. Dia memang gitu suara dia, gerak-geri dia lembut, tapi dia tak ada ubah penampilan. Tu nak berubah macam Wallahualam lah. Tapi suara perempuan kata perempuan mana pula Kalau duduk pondok jadi gua dia orang lah. Jadi pula jenis lembut. Sebab kalau rapat kaki masa berdiri tu nampak macam, dia kata macam orang lembut ni, dia kata. Tak. Dia kalau mazhab Syafi'i betul sejengkal. Berdiri ni sejengkal. Kalau mazhab Hanafi 4 jari. Kalau mazhab Hanafi 4 jari. Kalau mazhab Syafi'i sejengkal. Dia sejengkal kekal sejengkal. Faham tak ni? Kekal sejengkal tu dua belah kaki. Berdiri, rokok, kaki tak bergerak. Iktidal, kaki tak bergerak. Sujud, kaki tak bergerak. Dengan apa? Dia sujud. Masa lagi sejengkal. Faham tak? Dia berdiri, kaki sejengkal. Dua belah kaki. Dia rokok, tak bergerak lah. Masa rokok nak bergerak macam mana? Iktidal, sama. Masa dia turun sujud, tak bergerak kaki. Dia cuma, dia sujud. Dia pun tekan tapak hujung jari di lantai. Tapi masa lagi sejengkal. Lepas tu masa sujud, dua belah kaki kita sejengkal. Semacam mana daripada permulaan masa kita takbiratul ihram, sejengkal. Kemudian duduk antara sujud, sebelah tu kekal. Hak sebelah tu je lepas. Kan sebelah kiri kan kekal kan. Lepas sujud yang kedua, balik sejengkal semula. Naik kat kedua, kekal sejengkal. Tak gerak kaki. Ni gerak kaki, pakai depan, pakai belakang, pakai depan, pakai belakang. Tengok-tengok. Jadi macam separuh soh dia hidup ke depan. Dia banyak bergerak. Dia banyak bergerak tapak kaki tu daripada lantai. Jangan, sejengkal. Ni semua bicara adab ketika solat.
Hak adat tiga solat ni, sunat-sunat ni, dia kena daripada awal. Kalau tua-tua baru nak betul balik semayang tu, kerah kekung. Adakah kekung? Kerah kejung ke apa panggil? Allah payah nak jadi. Suruh beki angkat tangan ni pun weh. Macam kerasang je. Macam sakitan je nampak. Tak nak betul balik. Angkat tangan. Tapak membetuli bahu. Jari membetuli telinga. You nak buat tu macam payahnya lah. Dah. Daripada budak lagi angkat tangan, gaya bebas. Tidak ikut adab sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW. Sunat, ialah sunat lah. Tapi ini adalah adab ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian maka engkau taruhkan, engkau letakkan kedua tapak tanganmu itu atas kedua lututmu. Dan engkau dirikan kedua betismu itu sekekeh sama rata belakangmu dan lehermu dan kepalamu seperti papang yang satu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Wafahimna famas sabiqin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.